Ada hadis cerita fadilat kelebihan sembahyang tu umpamanya dia dhaif sikit, tak ada masalah. Tak bercanggah pula dengan nah Islam yang lain, tak apalah. Kalau dia orang kata fadilat sembahyang tu sama dengan Nabi Ibrahim, bercanggah. Tak boleh. Lepas tu dia tak boleh pula kempen hadis tu kat orang ramai. Pergi duk melekat kat masjid ke, duk baca dalam ceramah, tak boleh. Padan untuk dia je lah. Kalau dia nak tahu, kalau nak baca, nak penat semangat dia sikit. Benda tak apa pasti. Baca dulu syarat. Baca dulu syarat. Jangan kata Imam Nawawi kata. Ni bukan Nawawi kampung hang. Ni Nawawi ni. Nawawi. Hadis-hadis dia pun tahu. Walaupun kadang-kadang ulama dalam masa yang sama, kadang-kadang dia sebut hadis-hadis yang dhaif, terlalu dhaif. Umpamanya hadis, siapa hafal 40 hadis, maka yub'atullah yaumil qiyamah aliman faqihan. Siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah Ta'ala bangkit pada hari kiamat esok sebagai orang alim dan faqih. Maka Nawawi buat hadis 40. Tapi hadis yang kata hafal 40 hadis bangkit hari kiamat ni alim dan faqih tersangat dhaif, bukan dhaif sikit-sikit. Tak boleh sama sekali dijadikan hujah. Rahimallahu Imam Nawawi. Allah rahmat Imam Nawawi, tapi dalam masalah ini ulama hadis bercanggah dengan dia pendapat ni, hadis ni terlalu dhaif. Maka siapa hafal setakat 40 hadis bangkit kiamat tak jadi faqih lagi lah. Kata dia, Syahar bin Hausyab kata, dia kata pada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Selepas daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah paling banyak meriwayatkan hadis. Orang Syiah ni dia suka dengan Ummu Salamah, dia tak suka dengan Aisyah. Dia kata Ummu Salamah baik dengan Al-Husain. Pendapat dia Aisyah. Ada hadis Karbala, hadis apa dia sandar kat Ummu Salamah, dia sokong Ummu Salamah. Ada kata Ummu Salamah terlibat dengan hadis Ashabul Kasa, hadis yang Nabi masuk dalam bawah kain tu. Dia banyaklah tahu Ummu Salamah, dia berkenan orang Syiah. Aisyah marah, cerca Aisyah. Ini pun sejenis manusia, nak kawan dengan setengah orang, cerca orang lain. Ini Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ummu Salamah ni antara anak susuan dia yang menjadi hebat Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ummu Salamah ditanya, Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah. Wahai Ummul Mukminin, benda apa, doa apa yang Nabi banyak sekali? Ma kana aktsaru, doa apa yang Nabi banyakkan? Nabi selalu doa apa yang Nabi banyak berdoa? Idza kana 'indak, ketika Nabi duduk dengan kau. Setakat duduk dengar Nabi ni duduk dengan engkau wahai Ummul Mukminin, Nabi banyak baca doa apa? Bagus sahabat dia tanya iqtidaan Rasulullah. Kita kalau tanya Nabi sebut macam mana nak jadi kaya. Ya. Kita ni apa? Saya sebutkan, kita ni kadang-kadang bagus. Belajar doa-doa ni bagus. Tapi macam kita kata Ibn Qayyim kata, doa yang bagus satu faktor, tapi memerlukan jiwa yang khusyuk satu faktor. Jika doa bagus, jiwa tak khusyuk, tak jadi. Di Mekah bagus. Mekah tempat yang diturun rahmat. Tapi kalau orang tak khusyuk pada Allah, tak beri makna. Pasal faktor tempat ada, faktor berkat ada, faktor jiwa tak ada. Bak kata Ibn Qayyim, pedang ada, ketajaman ada, tangan yang kuat tak ada nak hayunnya. Maka doa tidak mustajab. Doa tidak mustajab. Maka sebab itu bila orang nak pergi Mekah, dia kena tahu, dia bukan sekadar ikut orang, dia kena tahu apa yang Nabi SAW. Pertama dia kena betulkan iman dia. Islam ni pertama dia anti apa? Keberhalaan. Apa saja unsur berhala, Islam anti. Islam tak boleh ikut kata jumpa satu benda batu, duk pegang batu, duk basuh bungkui-bungkui. Oh, Islam tak buat benar. Bulat tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Tak ada apa yang Islam besarkan melainkan Allah. Setelah orang Islam clear dalam masalah ni, barulah dia boleh pergi Mekah.
Bila dia pergi Mekah, dia tengok ada tempat-tempat yang hebat. Dia kena ingat, Islam anti berhala. Dia bukan sembah Kaabah ni, tapi dia melakukan upacara ibadat iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Nabi tawaf, dia tawaf. Kalau Nabi buat 7, dia kata, 7 zaman dulu buatlah, buat 9 kot. Tak boleh. 7. Nabi cium Hajarul Aswad, kau dia pergi ambil baju ke, buat tenyeh di Kaabah nak buat balik. Kita baju ni buat tenyeh Kaabah ni. Dah. Ada orang lekak badan kelambu Kaabah, bawa keluar gunting sikit nak buat balik. Nak simpan, mana boleh barang curi. Kelambu tu bukan kelambu zaman Nabi. Kelambu tu ada kelang kelambu Kaabah dekat tu. Tak tahun 2 tahun ditukar. Yang berkat tu bukan kelambu, yang berkat tu Kaabah. Dan berkat tu bukan Kaabah buat keluar main berkat. Kita bila tengok Kaabah doa, ya Allah, bukan Kaabah tu bagi kat kita, Allah yang beri pada kita. Tu yang salah. Jumpa malam Lailatul Qadar seolah-olah nak minta kat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar siapa? Minta pada Allah, cuma mengharapkan keberkatan malam Lailatul Qadar. Kerana malam itu kerana Allah yang memberi, tapi ada tempat yang mana Allah melimpahkan kurnia keberkatannya. Dia limpahkan pada bulan, dia ada limpah pada hari, dan dia ada limpah pada tempat, iaitu seperti Mekah dan Madinah. Dia limpahkan keberkatannya. Tetapi bukan Mekah tu yang berkat dengan bizatih, bukan dengan zat Mekah, tapi dengan kurnia anak Allah Jalla wa'ala. Sebab itu Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Tuhan yang padanya ada kerajaan. Maka silap orang bila dia pergi Kaabah Allah minta Kaabah bagi. Maka dia tak ikut Nabi buat. Dia rasa dia benda tu nak main bagi sendiri ke dia. Sebab tu Umar bin Khattab apabila